Dalam bahagian ketiga ini kita akan lihat berkenaan dengan sumber manusia. Secara khususnya kita akan fokus kepada kepimpinan projek ataupun project leadership. Secara umumnya patutnya kita lihat tentang sumber manusia, iaitu tentang bagaimana kita mengurus ahli-ahli di dalam pasukan projek. Tetapi kerana project leadership tu memainkan peranan paling besar dalam projek, khususnya dia juga bertanggungjawab, secara khusus dia yang bertanggungjawab untuk mengurus staf di bawahnya, maka kita cuba fokus kepada project leadership. Okey, maknanya seorang project leader tu untuk dia berjaya mengurus pasukan dia, maka dia sendiri perlu mengurus diri dia lah. Begitu. Jadi kita fokus kepada project leadership. Apa yang dimaksudkan dengan project leadership dan kenapa dia penting? Project leadership ni berkaitan dengan memimpin manusia. Kerana akhirnya projek dihasilkan oleh manusia, bermakna bagaimana teknikal sekalipun, bagaimana teknologi digunakan sekalipun, akhirnya yang paling penting ialah mengurus orang di dalam projek. Jadi untuk kita mengurus orang di dalam projek, maka pemimpin kepada orang tu dia sangat penting. Dan kebanyakan projek gagal kerana gagalnya dalam kepimpinan projek. Kepimpinan projek adalah satu kemahiran yang sama penting yang perlu dipunyai oleh seorang pengurus projek di samping dengan kemahiran-kemahiran lain. Seorang pengurus projek dia perlu ada technical knowledge, kepengetahuan teknikal, perlu mengetahui project management fundamentals. Jadi project management fundamentals tu apa, seperti mana yang kita telah belajar dalam kuliah sebelum ini, iaitu berkenaan dengan perancangan, tentang skop, tentang cost, masa. Okey, itu ialah project management fundamentals dan itu perlu dikuasai oleh seorang pengurus projek. Di samping itu pengurus projek perlu ada kemahiran berkomunikasi, kemahiran pengurusan perniagaan. Dan keempat-empat itu perlu menyokong kemahiran kepimpinan projek. Okay? Jadi kita pergi lebih teliti lagi, seorang project manager. Okay, jadi berbeza satu project leader dan satu project manager, walaupun boleh jadi orang yang sama. Project manager ialah ataupun pengurus projek adalah orang yang dilantik secara khusus oleh organisasi untuk mengetuai sesuatu projek. Itu ialah project manager. Project leader ialah pemimpin projek. Jadi projek, of course, seorang project manager dia perlu ada sifat sebagai project leader. Namun begitu, project leadership boleh diambil peranan oleh orang selain daripada pengurus projek, iaitu ada staf di bawah projek yang boleh memimpin projek dalam aspek-aspek yang lebih khusus dalam projek. Nanti kita akan lihat contohlah. Jadi apa peranan leadership ni di dalam projek, iaitu dia sebagai planner. Planner ni yang boleh merancang lah, mengatur apa tindakan yang harus dibuat daripada mula sehingga akhir, berapakah tempoh untuk setiap aktiviti-aktiviti tersebut, dan itu planner. Kemudian pointman. Pointman ni ialah orang yang kalau ada pihak lain dia nak tanya apa-apa pasal tentang projek, maka dialah project leader ni lah dia jadi pointman. Dia ni tahu segala-galanya tentang projek. Dia ni kalau orang nak tanya apa-apa, dialah yang boleh beritahu tentang status projeknya, kan. Itu pointman. Dan facilitator ni dia boleh mengatur supaya ahli-ahli projek dia menjalankan kerja masing-masing untuk mencapai objektif yang telah ditentukan oleh projek ke atas tugas-tugas mereka. Jadi dia facilitate, dia membantu, memudahkan, mengatur staff lain untuk menjalankan kerja mereka. Itu facilitator. Kemudian aligner ni untuk dia bertugas untuk memastikan bahawa smaller objectives oleh projek itu ataupun objektif-objektif kecil dan projek itu yang diserahkan kepada staf-staf bawahan
align ataupun selari dengan objektif projek, dan juga dia nak memastikan bahawa objektif projek selari dengan objektif organisasi. Okay, jadi itu dia align, dia perlu align objektif pekerja-pekerja dia dengan objektif projek, dan projek juga perlu di-alignkan dengan organisasi. Dia problem solver. Jadi problem solver ni kita tahulah iaitu penyelesaian masalah. Okay. Di umbrella. Apa dia di umbrella ni? Okay, bila ada gangguan-gangguan daripada luar kan ke atas projek, okay, pihak-pihak luar daripada projek bising-bising kan, memberi ancaman bahawa kalau projek ni tidak berjalan dengan baik, maka projek, dana kepada projek ni ditarik kan, ataupun ada ugutan-ugutan kan, orang kata projek ni tak penting kan, kenapa, ataupun ada bos lain marah kenapa staff ini di-assign kepada projek ni sedangkan kerja mereka di tempat mereka lebih penting. Jadi project leader ni berperanan sebagai umbrella. Dia memayungi daripada ancaman-ancaman ataupun bantahan-bantahan, celaan-celaan, begitulah. Ancaman-ancaman daripada luar kan dihalang, dipayungi lah oleh leader ni. Okey. Seterusnya sebagai coach. Jadi coach ni dia boleh mengatur dengan bijak mana pekerja ataupun staff dia yang mahir di dalam satu bahagian. Jadi dia akan di-assign dengan kerja begitu. Dan juga coach ni dia beri semangat. Okay. Dia boleh memberi semangat kepada staff dia untuk menjalankan kerja mereka supaya objektif projek tercapai. Okay. Kalau mereka ada bermasalah, dia boleh bantu untuk menyelesaikan masalah. Okay, kalau mereka motivasi mereka jatuh, jadi seorang coach ni dia akan berperanan untuk memberikan mereka semula motivasi. Dan coach ni juga dia akan melihat apa kelemahan-kelemahan yang dihadapi, kekurangan yang dihadapi oleh staff dia, dan dia akan membantu mereka menunjukkan jalan bagaimana mereka hendak menyelesaikan masalah mereka. Jadi itu peranan sebagai coach. Seterusnya salesman. Jadi salesman ni bukanlah salesman dia juru jual, tetapi dia lebih kepada dia nak mempertahankan kepentingan projek dia di mata organisasi. Jadi dia akan beritahu pentingnya projek ini. Dan juga salesman kepada pihak luar, maknanya dia nak mendapatkan kontrak daripada klien untuk engage dengan mereka untuk laksanakan projek tersebut. Jadi satu orang project manager dia perlu mempunyai kualiti-kualiti ini untuk dia menjadi satu orang project manager yang berjaya lah. Okay. Iaitu takes ownership. Jadi takes ownership ni dia menganggapkan projek tu sebagai projek dia. Okay, dia mengambil tanggungjawab atas projek. Kerana bila satu perkara tu kalau kita anggap sebagai kita punya, maka kita akan lebih sayangi perkara tersebut, kita akan jaga dengan baik, pastikan bahawa benda tu berfungsi ataupun benda tu terkawal sehinggalah selama yang boleh. Jadi project manager pun begitu, dia takes ownership of the project untuk supaya dia rasa projek ni dia punya, dan dia akan pastikan bahawa projek tu akan berjaya. Kemudian dia adalah savvy, dia boleh menggunakan apa sahaja tools dalam dengan keadaan yang kreatif untuk dia boleh selesaikan masalah dia. Walaupun dia tak ada the right tools, tapi dia boleh creatively, innovatively menggunakan different tools untuk selesaikan masalah dia. Itu savvy. Dan intensity with a smile, iaitu dia walaupun dalam dia ketegasan dalam dia menjalankan tugas dengan begitu intense, iaitu dengan sungguh-sungguh kan, dengan begitu fokus, tetapi dalam pada itu dia menunjukkan keseronokan dengan senyuman bila dia tegas dengan pekerja-pekerja bawah dia, tetapi dia masih boleh tersenyum kan, supaya mereka akan laksanakan tugas mereka kerana diberi arahan dengan jelas, dan tetapi mereka menjalankan kerja mereka dengan seronok kan, kerana ketua projek mereka polite lah kan.
eye of the storm. Jadi eye of the storm ni apa? Iaitu kalau dalam puting beliung tu, walaupun dalam keadaan luar tu yang hiruk pikuk, yang begitu turbulent kan, tetapi di tengah-tengah tu tenang, di tengah-tengah terapung-apung kan. Jadi seorang project leader ni, walaupun persekitaran projek adalah dalam keadaan yang hiruk pikuk, dalam keadaan yang kelang kabut kan, tetapi bila staff dia rasa tekanan, rasa kekelangkabutan tu, bila mereka jumpa pada project leader untuk mengadu masalah mereka kan, mereka akan rasa tenang bersama-sama dengan project manager tersebut. Ni strong customer service orientation. Of course dia berkhidmat untuk supaya projek ni berjaya untuk memenuhi apa yang dikehendaki oleh pelanggan. Dia people focus. Dia walaupun dia laksanakan projek-projek ni very technical berkaitan dengan pembangunan sistem maklumat kan, tetapi dia punya tenaga dia, fokus dia lebih banyak dihabiskan kepada mengurus staff dia, supaya staff dia seronok, supaya staff dia bekerja dengan efektif, dan supaya keperluan staff dia dipenuhi dengan baik. Dan always keeps eye on the ball ni ialah maknanya dia nampak keadaan semasa. Okay, dia nampak keadaan semasa dan dia boleh gunakan bagaimana keadaan semasa ni boleh digunakan untuk mencapai goal dia, mencapai matlamat projek. Kemudian control passion, iaitu dia rasa memberikan perhatian yang, ataupun dia rasa sayang kepada projek ni, tetapi dalam keadaan yang terkawal lah, tidak sehingga terlalu sayang sehingga menjadikan dia emosional, tetapi cukup sayang supaya dia akan menjaga projek dia supaya projek dia berjaya. Kemudian context understanding, dia memahami apa keadaan, persekitaran projek. Projek pada pandangan organisasi macam mana, di dalam organisasi ada berapa banyak projek dan apa kaitan projek ini dengan bahagian-bahagian lain dalam organisasi. Dia memahami perkaitan antara projek dengan situasi, dengan keadaan dan konteks. Kemudian dia anticipate troubles, iaitu dia boleh dia menjangkakan, selalu memikirkan apa masalah-masalah yang mungkin datang supaya dia boleh mengambil tindakan ataupun persediaan yang lebih awal.